Tapi dalam keadaan begitu, nampak gayanya sekarang ni dah sibuk pula. Ini keadaannya, dah sibuk saman menyaman. Hari ini, saudara, Ahli Parlimen Bangi, Shahrizad Johan, telah pun mengeluarkan tuntutan kepada Yang di-Pertua PAS Bangi, iaitu Muhammad Syafiee Ngah, supaya beliau melakukan permohonan maaf selain membayar pampasan kepadanya susulan beberapa kenyataan fitnah yang dibuat dalam 2 majlis Perikatan Nasional baru-baru ini. Dah saman. Mulalah sekarang ni musim dekat-dekat pilihan raya negeri ni dah berlaku saman menyaman, saudara. Jadi kata saudara Syed Rizan, sekiranya tuntutan berkenaan tidak dipenuhi dalam tempoh 48 jam, tindakan guaman akan dikenakan terhadap bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bangi itu. Jadi katanya, sebagai ahli parlimen, saya terbuka untuk dikritik mengenai prestasi saya sejak dipilih dengan sah pada tahun lalu. Tetapi nampaknya, kata Shahrizad, Perikatan Nasional Bangi hanya berminat untuk bermain politik fitnah dan kebencian, bukannya politik matang. Itu di Bangi, saudara. Dan hari ini juga, kes saman fitnah yang difailkan oleh Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap bekas ahli parlimen Kuala Terengganu, Datuk Ahmad Hamzat Hashim. Datuk Ahmad Hamzat Hashim ni beliau telah pun kalah di Mahkamah Pilihan Raya di Kuala Terengganu, dan jawatan beliau sebagai ahli parlimen telah pun kosong. Jadi beliau menjadi mantan ahli parlimen. Jadi saudara Ahmad Hamzat telah pun menghadapi tuntutan saman oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana beliau menuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat gaji yang berjuta ringgit, bukannya RM1 sewaktu menjadi penasihat ekonomi kerajaan negeri Selangor dulu. Jadi bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata budaya fitnah ini perlu dihentikan. Maka perbicaraan itu akan bermula pada 23 April tahun depan. Tak berhenti, saudara. Begitu juga hari ini, saudara. Bagaimana peguam dan sistem politik Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun membuat laporan polis kerana adanya tuduhan yang dilemparkan terhadap Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana menghuni kediamannya. Kediaman beliau bukan kediaman resmi. Rumah beliau yang dikaitkan dengan seorang tycoon. Katanya itu adalah merupakan satu fitnah. Peguam yang mewakili Perdana Menteri Datuk Sankara Nair berkata, kediaman yang diduduki oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini di bandar Sungai Long, Kajang adalah dibuat secara sewa atas nama Perdana Menteri dengan pemilik asalnya untuk tempoh 10 tahun. Jadi artinya beliau bukan beli, bukan dapat percuma, tapi disewa. Apa masalahnya? Dan sewaan itu katanya telah pun dilakukan sejak November tahun 2020, sebelum pilihan raya umum lagi, saudara. Pada November 2020, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menyewa rumah tersebut. Saudara, rumah di bandar Sungai Long itu bukan milik Perdana Menteri. Sebaliknya, ia dipajak daripada seorang individu. Dan proses pajakan itu telah didaftarkan dan terdapat bayaran yang telah pun dibuat mengenainya. Jadi bagaimanapun, Peguam Sakanaya dia kata tak boleh nak dedahkan semua, kerana semua itu akan didedahkan di mahkamah. Kerana sebelum itu, Saudara Ahmad Farhan dan juga Sankara telah pun membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya terhadap 3 individu, iaitu aktivis politik Badrul Hisham Cikgu Bat, bekas Ketua Penerangan Parti Peribumi Bersatu Datuk Wan Saiful, serta Regi JC Ritaudin, seorang pemain media sosial. Laporan yang dibuat ke atas ketiga-tiga individu itu adalah ekoran kenyataan palsu dan bersifat memfitnah Perdana Menteri. Saudara, kita dengar lah, memang ada dalam media sosial tuduhan mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim tinggal di rumah. Jadi soalnya sekarang ni, ini musim sekarang ni sama menyaman. Sebab itu saya berharap agar teman-teman semua, pemain media sosial, janganlah melontarkan fitnah. Nanti bimbang, nanti tak berhentilah pihak polis untuk menerima laporan, saudara. Jadi keadaan yang jelas, rumah yang didiami oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isterinya, Datuk Seri Wan Aizah dan keluarganya adalah merupakan rumah sewa. Sedih juga dengar, saudara. Perdana Menteri kita ni sewa rumah, bukan dia beli pun, saudara. Dan ini masalah Datuk Seri Sanusi pula dah. Kerana kalau saudara dengar dalam kempennya kemarin, saudara, di Selangor,
Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi telah menyatakan secara terbuka bahawa kononnya kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyebut bahawa ke bawah Duli Yang Mahmulia Pertuan Agong ketika awal pembentukan kerajaan seusai pilihan raya umum 5 lalu adalah bohong. Jadi dia kata bahawa pembentukan kerajaan itu bukan atas titah tuanku. Jadi katanya tiada titah yang di Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan. Itu kenyataan terbuka, saudara. Malahan kenyataan soal itu di pick up ataupun diambil oleh pemain media sosial yang turut mengatakan bahawa kononnya itu cerita dongeng lah. Datuk Anwar Ibrahim itu nak bentuk kerajaan perpaduan ini cerita dongeng, kata mereka. Jadi sekarang ni saudara, kita harus melihat. Nak jawab, tak payah nak jawab. Saudara buka balik dalam media sosial anda kenyataan Yang Berhormat Tan Sri Mahyudin apabila usai saja pertemuan ataupun beliau menghadap ke bawah Duli Tuanku, dia telah mengadakan sidang media di rumahnya. Di sebelah beliau adalah Tan Sri Haji Awang. Apa kata Tan Sri Mahyudin? Ini kena ingat saudara, sebab Sanusi kata bukan pembentukan kerajaan perpaduan. Kata Tan Sri Mahyudin, tadi, saya pick up balik kenyataan. Tadi, Duli Yang Mahmulia Pertuan Agong mahukan kami membentuk kerajaan unity government. Maksudnya saudara, itu kerajaan perpaduan. Tetapi, saya secara berterus terang menolaknya. Jadi, ini benarlah saudara apa yang dikatakan bahawa Duli Yang Mahmulia Pertuan Agong mahu agar Tan Sri Mahyudin dan Datuk Anwar Ibrahim membentuk kerajaan perpaduan. Itu kenyataan beliau. Jadi saya haraplah macam-macam, tak payahlah membuat kenyataan yang bukan-bukan. Sebab itu, menurut Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, beliau mahukan kalau boleh, dia kata Datuk Seri Sanusi tobat nasahah lah dan tidak menjadikan semua perkara sebagai bahan kempen yang akhirnya merosakkan dirinya sendiri. Jadi menurut Datuk Seri Zahid Hamidi, politik bukan bahan lawak atau gurauan dan tidak perlu bagi beliau berbahas dengan individu yang tidak bijaksana dan mentafsir fakta dan auta. Jadi politik ini bukan bahan lawak, kata Datuk Zahid. Bukan bahan untuk bergurau. Fakta adalah fakta. Bagaimana Perikatan Nasional dititah menghadap Yang Tuan Agong, begitu jugalah Pakatan Harapan dititah menghadap. Itu kenyataan Datuk Zahid Hamidi. Selepas itu katanya, saya mewakili Barisan Nasional bersama dua rakan lain serta Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Gabungan Parti Sarawak DPS. Kalau itu satu tuduhan oleh seorang yang mengetuai kerajaan negeri dan pegangannya adalah Islam, saya harap taubat nasuhah lah. Supaya tidak semua perkara jadikan bahan kempen yang akhirnya merosakkan dirinya. Kerana beliau merupakan sebagai pengarah pilihan raya untuk Parti Perikatan Nasional. Dan kesan daripada itu saudara, Parti Keadilan Rakyat Shah Alam telah pun buat laporan polis terhadap Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi yang didakwa menghina dan memperlekehkan Sultan Selangor. Pula dah ada lagi bila dia mengatakan bahawa pelantikan Datuk Seri Amiruddin Syahri ini tidak bertepatan, orang pendek dan sebagainya, mempelekeh. Saya ingin mengingatkan pada Datuk Sanusi dan teman-teman yang berkempen, jangan sekali-sekali menyentuh jawatan yang itu milik hak tuanku. Jawatan Perdana Menteri, jawatan Menteri Besar, itu hak mutlak. Bila habis saja pilihan raya, terpulanglah pada Duli Yang Mahmulia Pertuan Agong ataupun Raja-Raja Melayu di peringkat negeri untuk melantik seseorang di kalangan ahli dewan yang pada fikiran baginda boleh mendapat sokongan majoriti. Itu kena jelas, saudara. Bukan boleh menghentam keromong saja. Kadang-kadang bila kenyataan-kenyataan begitu boleh dianggap menghina istana. Ini yang jadinya saudara, itu keadaannya. Akhirnya sekarang saudara, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi sedang disiasat oleh pihak polis kerana didakwa menghina Sultan Selangor.